Dan saya difahamkan bahawa rakan setugas saya, Firdaus Azir yang berada di lokasi telah pun bersedia untuk memberikan perincian lanjut. Firdaus, kalau boleh Firdaus perincikan apa dapatan hasil tinjauan Firdaus selepas ikuti sidang media dan juga tinjauan lokal Firdaus dan pemerhatian di lokasi-lokasi premis haram terbabit. Okey, baik, terima kasih Afizi di sana. Okey, yang saya pegang sekarang ni ialah merupakan kenyataan akhbar daripada Lembaga Urus Air Selangor yang telah pun dibacakan oleh YB Lee Hee sebentar lagi. Tetapi sebelum itu saya nak berkongsi dengan penonton. Di belakang inilah sebenarnya inilah tapak yang di mana dikatakan kilang. Sebenarnya kalau ikut laporan media semalam, ia mengatakan bahawa ini merupakan aktiviti pelaburan timah, tetapi sebenarnya salah setelah dilakukan siasatan oleh pihak berkuasa termasuk Suruhanjaya SPAN, Jabatan Sekitar dan sebagainya. Ini sebenarnya merupakan tapak di mana mereka memproses besi. Maksudnya tinggalan besi yang diperolehi daripada kilang-kilang lain yang YB sebutkan didapati sejauh yang di Perak juga ada. Ambil tinggalan besi itu dan dibawa ke sini. Dan juga YB memaklumkan bahawa cara melakukan pengasingan logam itu bukanlah menggunakan teknologi yang terkini ataupun menggunakan jentera yang canggih dan sebagainya, tetapi digunakan apa yang boleh saya quote ialah menggunakan kaedah seperti pengasingan timah pada zaman 60-an atau 70-an. Itu saya kurang pasti bagaimana. Mungkin cara mendulang atau bagaimana seperti yang kita belajar dahulu-dahulu. Itu akan kita cuba dapatkan perincian kemudian. Tetapi juga saya ingin menyebut bahawa ketika ini masih belum ada perincian tentang jenis kandungan logam apakah yang telah menyebabkan air itu menjadi hitam. Tetapi bagaimanapun ingin saya highlight ataupun ingin saya tekankan di sini ialah keberkesanan ataupun tindakan pantas daripada pihak berkuasa yang mana YB mengatakan bahawa mereka telah mengesan pencemaran di monsoon drain ataupun longkang monsoon di Taman Semenyih Permata kira-kira 2 km pada sini pada Khamis lepas. Tindakan pantas telah dilakukan, antaranya ialah menyediakan ban. Kalau boleh tengok ada visual telah saya sediakan tadi di mana pihak Jabatan Alam Sekitar juga telah menyediakan atau telah membina ban sementara sebagai benteng untuk mengelak limpahan air keluar dan terus mencemari. Dan juga beliau mengatakan bahawa ketika pencemaran itu dikesan, ton ataupun kadar pencemaran air tidak melebihi 0 ton. Maksudnya tidak memerlukan ataupun tidak memaksa hingga loji rawatan air yang terdekat di sini iaitu loji rawatan air Jenderal Hilir terpaksa ditutup hingga boleh mengakibatkan bekalan air. Itu antara tindakan pantas yang harus kita berikan pujian kepada pihak berkuasa. Dan selain itu saya juga bertanya sebab YB mengatakan bahawa ini pemilik asal tanah ini dikatakan hanya menyewa kepada pihak ketiga dan beliau tidak mengetahui apakah sebenarnya aktiviti. Dan kalau anda lihat kilang-kilang itu sebenarnya adalah kilang lama. Bukannya kilang yang didirikan khusus untuk membuat aktiviti proses pengasingan logam ataupun biji besi ini. Dan sebab itu kalau dapat lihat strukturnya agak lama, tetapi masih ada sebagai contoh juga ada pagar-pagar ataupun telah dibina tembok-tembok sebagai pagar yang menggunakan batu bata, menunjukkan bahawa kilang ini sebenarnya telah pun berada di sini agak lama, tetapi tinggalan kilang itu kemudian diambil oleh pihak ketiga yang mana kita masih belum boleh dedahkan nama kerana masih dalam siasatan dan tidak ada penahanan lagi dilakukan kerana masih di bawah siasatan polis. Tetapi kilang ini diambil alih oleh pihak ketiga, tukar menjadi tempat ataupun premis untuk memproses tinggalan besi. Dan juga YB mengatakan bahawa sekiranya kilang-kilang yang sengaja menggunakan khidmat operator haram ini untuk menjual kembali tinggalan besi, maka mereka juga boleh dikenakan hukuman di bawah akta yang sama. Jadi buat masa ini itu saja yang boleh saya kongsikan. Perincian lanjut akan saya sediakan untuk buletin-buletin seterusnya, Hafizi. Firdaus, dalam masa yang sama sekarang ini kita nak pastikan pengesahan. Sebentar tadi saya dengar YB turut menyatakan bahawa kadar pencemaran bacaannya masih lagi 0 ton. Tapi adakah sebarang loji rawatan air itu ditutup setakat ini? Okey, seperti yang YB maklumkan tadi bahawa saliran itu akan bersambung ke loji rawatan air Jenderal Hilir yang terletak kira-kira 22 km daripada sini. Tetapi memandangkan tindakan pantas telah diambil, telah dikesan oleh pihak berkuasa, maka mereka telah memastikan bahawa pencemaran itu hanya terhenti di situ saja sebelum dia sampai. Dan ini memberi keputusan bahawa tidak perlu penutupan LRA sekaligus mengelakkan gangguan bekalan air tidak berjadual yang berkemungkinan besar akan memberi impak kepada penghuni Lembah Kelang
Kelang khususnya. Dan selain itu juga saya boleh katakan bahawa antara yang YB kongsikan bahawa dalam masa 2 bulan setengah ini merupakan tindakan ke-8 ataupun operasi ke-8 yang mana berjaya dilakukan. Maksudnya ada 8 kali potensi untuk loji rawatan air di Limbah Kelang ini ditutup, tetapi tindakan penguatkuasa pantas mengesan itu mengakibatkan maksudnya 8 kali kita terselamat daripada gangguan bekalan yang tidak berjadual ini, Hafizi. Dan Firdaus, sudah pasti orang ramai tertanya-tanya adakah sebarang penahanan berlaku kerana difahamkan premis terbabit mempunyai kaki tangan sehingga 12 ke 13 orang. Ada sebarang penahanan berlaku ataupun mereka ini sempat meledakan diri, bagaimana? Okey, itu soalan pertamanya ialah saya bertanya sekiranya ada penahanan terutamanya kepada pemilik ataupun operator haram ini, adakah sebarang penahanan dilakukan? Pertamanya beliau mengatakan bahawa mereka telah membuat laporan polis, perkara ini masih di bawah siasatan polis, tidak boleh mendedahkan sebarang perincian yang boleh mengganggu siasatan. Itu yang pertama. Keduanya, mengenai status 13 pekerja asing yang dikatakan tinggal berhampiran, buat masa ini tidak ada penahanan kerana mereka berkata sewaktu pihak penguatkuasaan datang, 13 pekerja itu telah pun melarikan diri. Jadi itu juga kita masih menunggu perincian daripada polis ataupun pihak sama ada YB mungkin akan memberikan perincian lanjut kemudian melalui siaran akhbar sebagainya. Tetapi apa yang boleh saya katakan di sini ialah buat masa ini tiada penahanan. Apa yang hanya keluar ialah arahan sitaan di kawasan ini serta arahan kepada operator ini untuk membersihkan premis ini secepat mungkin. Itu sahaja tindakan yang ada buat masa ini dan sementara menunggu siasatan polis untuk tindakan selanjutnya, Hafizi. Dan Firdaus, dalam masa yang sama juga tadi saya ada mendengar bahawa premis berkenaan kemungkinan besar 3 hingga 4 tahun telah beroperasi. Sebenarnya apa yang mungkin Firdaus, berdasarkan pemerhatian Firdaus, tinjauan Firdaus sebentar tadi, apa sebenarnya yang membuatkan premis ini sebenarnya telah pun beroperasi 3 hingga 4 tahun. 3-4 tahun itu adalah satu tempoh yang begitu lama untuk beroperasi, untuk menjalankan premis ini secara haram. Kemungkinan besar apa pemerhatian Firdaus yang membuatkan mereka ini berjaya menjalankan operasi selama 3 hingga 4 tahun ini? Adakah disebabkan oleh kedudukan premis terbabit terlindung daripada mata-mata penduduk di luar sana, pihak berkuasa di luar sana, sehingga menyebabkan kegagalan mengesan premis haram ini sejak daripada awal? Baik, seperti pepatah yang popular yang sering kita dengarkan dan sering kali dikaitkan dengan Astro awal ni ialah sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga. Orang kata apa, squirrel jam-jam yang Datuk Akbar Sata katakan tu. Kawasan ini, tinjauan saya pada awalnya ialah saya dapat melihat bahawa tembok-tembok telah didirikan dan struktur kilang juga di belakang itu. Kalau boleh kameraman saya sekali lagi zoomkan. Tetapi kita tidak ada perincian mengenai apakah asalnya tapak ini didirikan, apakah asalnya tinggalan ataupun binaan itu diwujudkan untuk memproses apa, kita masih tidak ada perincian. Tetapi tinjauan saya sampai ke belakang sana di mana kawasan ini sebenarnya luas dia adalah 3 ekar. Dia sangat luas. Di kawasan ini di bawah situ ada kolam tadahan yang itu yang mengakibatkan apabila difahamkan apabila ada hujan lebat baru-baru ini, limpahan air itu telah mengalir hingga ke longkang monsun di Taman Sembunyi Permata, menyebabkan orang ramai membuat aduan bahawa terdapat saliran air hitam yang mereka mengatakan bahawa itu bukan keadaan yang biasa. Itulah yang membawa rentetan kepada laporan kepada pihak berkuasa dan rentetan kepada apa saya ceritakan tadi, tindakan pantas untuk menghentikan pencemaran daripada terus sampai ke LRA sehingga boleh mengganggu ataupun mengakibatkan penutupan LRA buat sementara waktu. Ada juga struktur-struktur seperti ada tandas di belakang sana, tapi semua adalah peninggalan. Maksudnya sebab itu saya tanyakan kepada YB apakah jenis jentera ataupun apakah nilai sitaan. Beliau mengatakan nilai sitaan itu tidaklah termasuk, tidak ada jentera yang disita, tetapi apa yang beliau terangkan ialah bagaimana proses itu, proses pengasingan logam itu dilakukan secara tradisi, kaedah yang dikata diguna pakai untuk mengasingkan timah pada 60-an atau 70-an dahulu. Itu yang mengakibatkan, tetapi seperti Hafizi sebutkan tadi, akhirnya akibat limpahan itu membawa kepada laporan oleh orang awam. Terima kasih pada orang awam kerana bertindak pantas juga, dan juga boleh mengelakkan tragedi yang lebih, orang kata lebih teruk, iaitu hingga mengakibatkan gangguan bekalan air tidak berjadual yang boleh memberi impak kepada pemegang akaun di Lembah Kelang. Tetapi itulah yang boleh saya kongsikan, Hafizi. Dan Firdaus, dalam masa yang sama juga bagaimana kita nak melihat kepada siasatan ini? Tadi
difahamkan premis haram ini sebenarnya ada juga berurusan proses jual belinya itu. Adakah pihak berkuasa juga akan melihat kepada syarikat-syarikat yang menerima bekalan-bekalan daripada premis haram ini? Adakah mereka juga kemungkinan besar boleh diambil tindakan atas kerana berurusan apabila mengetahui premis ini dilakukan ataupun menghantar ataupun mempunyai produk yang dijual secara haram? Okey, seperti sebetulnya ialah wujudnya kilang ataupun operator haram ini kerana ada permintaan, iaitu permintaan bagaimana sepatutnya kilang-kilang yang memproses besi mereka harus melupuskan logam itu melalui akta-akta sedia ada, termasuk memanggil khidmat kualiti alam sekitar sebagai contoh. Tetapi kemungkinan besar kilang-kilang ini cuba mengambil jalan singkat seperti mana yang kita dapat lihat kes-kes rentetan daripada kes pencemaran sebelum ini, bagaimana kilang-kilang membuang sisa secara haram dan sebagainya. Itu mungkin untuk mengurangkan kos. Itu mungkin antara faktor-faktornya. Tetapi YB terangkan bahawa kilang itu yang menjadi orang kata punca ataupun yang membekalkan tinggalan besi kepada operator ini mungkin juga bakal dikenakan tindakan, dan kilang ini, premis ini juga sedang dikenakan tindakan. Bagaimanapun hasil kemudiannya, iaitu besi, logam besi yang telah diproses semula itu tidak dinyatakan. Bagaimanapun kita merasakan mungkin ada akta-akta yang bersesuaian untuk memastikan bahawa tidak ada pembeli di luar sana yang membeli hasil daripada operator haram ini. Itu akan kita cuba mendapatkan perincian ataupun huraian kemudian, Hafizi. Dan Firdaus, selain daripada penyitaan yang dilakukan di premis terbabit dan dalam masa yang sama juga proses-proses mengenal pasti tahanan-tahanan siapa yang bertanggungjawab ke atas premis terbabit, dan dalam masa yang sama juga pemilik tanah juga telah pun diberitahu. Sebenarnya apa lagi pelan-pelan mitigasi yang telah pun dirangka yang boleh Firdaus kongsikan seperti dalam sidang media yang dikongsikan oleh YB tadi? Apa yang YB tekankan tadi ialah mitigation action untuk menghalang daripada limpahan itu terus ada. Sebab kalau kita dapat lihat sebenarnya kolam itu masih penuh dengan sisa-sisa air logam, tetapi kandungan kimia itu, kandungan apa, sebab mereka mengatakan bahawa sebelum mereka nak melupuskan kandungan ataupun air di bawah sana, mereka perlu memastikan apakah jenis bahan kimia yang terkandung, dan ini perlu bergantung pada Jabatan Kimia Negara. Kemudian itu antara proses mitigasi, dan buat masa ini apa yang mereka lakukan ialah menghalang, membina benteng untuk menghalang limpahan itu terus keluar ke sana. Dan mengenai tindakan lanjut juga saya tekankan juga bagaimana dengan 13 tu mereka, YB mengatakan bahawa buat masa ini masih berada di dalam siasatan polis, dan apa kemungkinan besar yang boleh lakukan ialah cuba menunggu penjelasan ataupun mungkin ada sidang media daripada pihak polis berkenaan siasatan mereka terhadap 13 yang dikatakan telah lari itu. Sebab YB juga mengatakan bahawa memang 13 orang itu tidak ada dokumen yang sah. Jadi memungkinkan bahawa mungkin juga kalaulah siasatan juga mungkin dilakukan di bawah akta immigration sebagai contoh, Hafizi. Dan Firdaus, dalam masa yang sama juga selain pada premis haram ini, sebenarnya kita juga berhadapan dengan gangguan bekalan air pada tahun 2020 beberapa siri sehingga menyebabkan ia berlaku aktiviti, menyukarkan aktiviti-aktiviti kita semua. Dan Firdaus, dalam masa yang sama kita juga nak melihat kepada, saya dilaporkan oleh pihak polis bahawa pencemaran yang dahulu yang berlaku di sekitar sungai Gong, tak salah saya di Rawang, sekitar sungai Gong di Rawang itu adalah disebabkan oleh terdapat premis-premis kilang-kilang yang mempunyai modus operasi ataupun modus operandi yang sama dengan kilang yang membuat pencemaran, dan jarak di antara kilang-kilang ini sebenarnya antara tak jauh pun, lebih kurang dalam 1 kilometer antara satu sama lain. Berdasarkan tinjauan Firdaus, seperti tadi Firdaus apa orang kata meninjau kawasan tersebut melalui kawasan-kawasan untuk ke premis terbabit, ada tak Firdaus lihat terdapat premis-premis kilang-kilang seperti mana menggunakan operasi ataupun modus operandi yang sama berdasarkan pemerhatian Firdaus sendiri? Okey, mengenai pencemaran Sungai Gong yang juga saya telah pergi beberapa waktu yang lepas, ketika itu kilang itu dikatakan merupakan kilang yang membuat servis ataupun maintenance terhadap jentera-jentera berat. Oleh itu mudah untuk pihak berkuasa mengetahui apakah jenis kandungan, sekaligus terus mengaitkan dengan kilang mana yang didakwa terlibat dalam pembuangan itu. Dan sebenarnya di kilang itu juga, di belakang kilang yang dikatakan punca pencemaran Sungai Gong itu, di belakangnya ada salinan sungai. Tetapi berbeza dengan yang ini, sebab apa? Apabila tinjauan kita lihat bahawa memang ada kolam tadahan telah pun dibina untuk orang kata untuk konten ataupun menjadi kawasan tempat tadahan air logam yang dikatakan mengandungi bahan-bahan yang kimia yang mungkin boleh membahayakan ini. Tetapi
kita kena ingat satu fakta yang disebutkan bahawa kilang ini berkemungkinan besar telah beroperasi selama 2 hingga 3 tahun, tetapi sebelum ini tidak pernah ada sebarang pencemaran. Jadi kita jangkakan daripada pencemaran ini mereka mungkin menggunakan khidmat lori biasa untuk membawa ke tempat lain, tetapi tidak dikaitkan secara terus mengenai kilang ini sampailah Khamis lepas apabila limpahan itu diakibatkan oleh hujan lebat melimpah masuk ke monsoon drain itulah yang menjadi titik punca kepada penemuan dan sekaligus menjadikan premis ini menjadi tumpuan media dan juga pihak berkuasa. Jadi boleh saya katakan modus operandinya lain, tetapi titik persamaannya ialah ini mengenai sikap tamak untuk mengurangkan kos ataupun melakukan aktiviti secara haram. Itu titik persamaan antara kilang yang menyebabkan Sungai Gong, pencemaran Sungai Gong dan premis ini. Jadi itu titik persamaan dia, Hafizi.